Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa karram wa baraka wa azzam wa sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk membentangkan tajuk kajian saya di seminar antarabangsa Islam di alam Melayu. Kali kelima, ikon IMED 5. Tajuk kajian saya yang akan dibentangkan pada hari ini adalah aplikasi beberapa kaedah fikah dalam isu vaksin satu analisis. Saya Wan Muhammad Zul bin Wan Yusuf daripada College Community Lipis Pahang, Malaysia. Apabila tercetusnya kes pertama COVID pada akhir 2019 di China, sehingga kini sebanyak 153 juta kes telah direkodkan yang membawa kepada 3.2 juta kematian sehingga 4 Mei 2021. Yang mana bagi mengawal jangkitan kes, pelbagai kajian dan penyelidikan telah dilakukan oleh para saintis yang mana bertujuan untuk menghasilkan vaksin yang mampu mengawal dan memberi perlindungan kepada manusia. Vaksin pertama COVID telah berjaya dihasilkan oleh Pfizer-BioNTech pada Disember 2020. Sehingga kini pelbagai jenis vaksin telah berada di pasaran, antaranya AstraZeneca, Sputnik, Sinovac dan lain lagi. Apabila kita meninjau sejarah penghasilan vaksin, dunia perbuatan tidak pernah sunyi daripada pelbagai isu, dari isu pembuatan vaksin, isu keberkesanan, isu kehalalan, isu kesampingan dan pelbagai isu lain tidak pernah reda. Dalam menghadapi persoalan berkaitan vaksin dan isu-isu lain dalam kehidupan manusia, Islam datang dengan pakej yang lengkap, mampu memberi jawapan dan solusi di atas pelbagai permasalahan yang dihadapi dalam apa bidang sekalipun. Di antara pendekatan yang diakui oleh para ulama yang mampu menyelesaikan masalah ini ialah penggunaan kaedah fiqh. Bahkan kini kaedah fiqh telah dijadikan sebagai sumber utama dalam pengeluaran fatwa-fatwa berkaitan kesihatan di seluruh dunia. Secara ringkasnya, kaedah fiqh ni boleh kita kenali daripada dua gabungan perkataan Arab, iaitu kaedah dan juga fiqh. Kalimah kaedah diambil daripada perkataan Arab qa'ada yaq'udu, qu'udan, yang bermaksud tetap, teguh dan juga asas. Dalam hal ini Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dari aspek istilah pula, pelbagai pengertian telah dikemukakan oleh para ulama berkenaan dengan kaedah fiqh yang menjangkau sehingga puluhan ta'rif ataupun pengertian. Saya hanya memilih satu pengertian saja untuk kita lihat, iaitu al-amrul kulliyul ladzi yantabiqu alaihi juz'iyatin katsiratin tafham ahkamuha min, iaitu suatu yang bersifat kulli yang boleh diaplikasikan kepada juzuk-juzuk yang banyak serta dapat difahami hukum darinya. Secara ringkasnya, kaedah fiqh ialah sekumpulan dasar-dasar umum yang berkaitan dengan hukum syarak yang diambil daripada rumusan dalil-dalil syarak yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai cabang fiqh yang mana bertujuan untuk mengetahui hukum daripadanya. Satu contoh kaedah yang masyhur iaitu ad-darurah tubihul mahzurat, yang mana kaedah ini boleh diaplikasikan dalam bab makanan, minuman, perubatan dan sebagainya. Kita tengok pembahagian kaedah secara ringkas. Ulama membahagikan kaedah kepada dua, iaitu kaedah al-asasiyah dan kaedah cabang. Yang mana kaedah al-asasiyah juga dikenali sebagai kaedah fiqh al-kubra atau kaedah kuliah.
dinamakan sebagai kaedah fiqh al-asasiyah sebab ia boleh diaplikasikan dalam skop yang luas dalam pelbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, kaedah caban juga dikenali dengan dhabit yang mana berada di peringkat yang kedua. Dari sudut kehujahan, ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama, harus menjadikan kaedah fiqh sebagai sumber hukum apabila disandarkan kepada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis, yang mana ini adalah merupakan pandangan majoriti ulama. Kemudian yang kedua, tidak harus menjadikan kaedah fiqh sebagaimana hukum sebagai hukum selagi tidak ada nas yang jelas daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Itu pandangan yang kedua. Kita pergi kepada kepentingan kaedah fiqh. Pelbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang kaedah fiqh ini yang disebutkan oleh As-Suyuti, Abdul Rahman Rabah dan lain-lain lagi, Al-Qarafi dan sebagainya. Salah satunya Al-Qarafi sebut bahawa ilmu ini mempunyai manfaat yang besar dan penting bagi fiqh. Kemudian saya nak tinjau sikit tentang konsep vaksin. Vaksin boleh diartikan sebagai sediaan bakteria ataupun virus dan lain-lain yang sudah mati atau yang dah dilemahkan untuk disuntik atau ditanam ke dalam badan manusia supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu, yang mana dalam bahasa Arab disebut sebagai al-liqah ataupun tat'im. Jenis vaksin ada yang membahagikan vaksin kepada 5 dan ada juga yang membahagikan kepada 7 jenis. Itu vaksin virus hidup, vaksin virus yang dimatikan, vaksin subunik, vaksin toksoid dan vaksin DNA. Kemudian isu dalam vaksin, antaranya yang menjadi bualan masyarakat, ia mengandungi bahan yang membahayakan penyebab autism bermotif keuntungan, mengandungi bahan yang tidak halal motif keuntungan, saintis yang sengaja mencipta virus untuk mengeluarkan vaksin, dan manusia tidak perlu kepada vaksin. Sebab apa? Sebab telah ada perlindungan semula jadi antibody yang kuat. Kemudian kita berpindah kepada aplikasi beberapa kaedah fiqh dalam isu vaksin. Kaedah pertama, al-umur bimaqasidiha, yang mana boleh diaplikasikan dalam beberapa isu. Yang pertama, program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai agenda yang tertentu. Apabila agenda dia untuk menjaga kesihatan, menjaga kemaslahatan rakyat, program tersebut akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, apabila dilaksanakan untuk tujuan lain, maka ia akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pegawai perubatan yang melaksanakan program ini ke atas pesakit yang menghadapi masalah kesihatan tanpa membuat pemeriksaan lanjut mesti bertanggungjawab sekiranya berlaku sesuatu yang membahayakan nyawa ataupun kesihatan pesakitnya. Itu al-umur bimaqasidiha. Kaedah yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Antara kaedah yang boleh diaplikasikan, isu yang boleh diaplikasikan, yang pertama, keputusan diambil untuk melaksanakan suatu polisi berkaitan dengan imunisasi ataupun vaksinasi adalah berdasarkan keputusan yang diyakini dapat memberi kebaikan dan maslahat kepada rakyat. Sekiranya keputusan diambil berdasarkan alasan yang tidak kukuh atau keputusan yang tergesa-gesa kemudian ditarik balik, ia akan memberikan efek kepada kerajaan. Islam menggariskan bahawa keputusan dibuat dalam melaksanakan suatu polisi hendaklah diputuskan dengan yakin setelah mempunyai bukti-bukti yang kukuh berdasarkan kepada penyelidikan yang mantap. Kemudian, menggunakan vaksin yang diyakini mendatangkan manfaat lebih baik berbanding menerima pakai pandangan yang menolak pemberian vaksin kerana tidak bersandar kepada fakta yang diyakini dan hanya bersifat andaian. Kemudian, manfaat dari program vaksinasi mencapai tahap yakin sedangkan mudarat hanyalah bersifat andaian semata-mata. Dan kaedah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir,
Dalam keadaan yang menyulitkan juga, kaedah ini membenarkan seseorang menggunakan penawar atau vaksin yang dibuat dari bahan yang tidak halal dengan beberapa syarat tertentu seperti tiada vaksin yang halal. Kaedah yang keempat, ad-dararu yuzal. Penghasilan vaksin untuk mengekang wabak penyakit berbahaya seperti Ebola, COVID-19 adalah selari dengan kaedah ini, iaitu menghilangkan mudarat dan bahaya yang menimpa manusia. Kaedah kelima, ad-darurat tubihul mahzurat. Dan kaedah yang keenam, tasarruful imam ala ar-ra'iyyati manutun bin maslahah. Menjadi tanggungjawab pemerintah memilih vaksin terbaik dan berkesan yang berada di pasaran dalam memberi perlindungan kepada rakyat dari bahaya virus, walaupun kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk tujuan ini semata-mata untuk memberi maslahah kepada rakyat. Dengan masa yang tidak mengizinkan, sebagai kesimpulannya, kaedah fiqh boleh dijadikan sebagai satu pendekatan yang utama dalam menyelesaikan isu dan permasalahan baru di kalangan masyarakat, khasnya dalam isu vaksin dan isu-isu yang lain secara umumnya. Usaha untuk memartabatkan ilmu ini harus digembleng oleh semua pihak agar peranannya dapat dipertingkatkan lagi. Dan keempat, yang ketiga, penyebaran ilmu kaedah fiqh di kalangan masyarakat harus dipertingkatkan sebagaimana ilmu fiqh agar manfaat ilmu ini dapat dinikmati dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat secara keseluruhannya. Wallahu a'lamu bis-shawab.